Selamat petang, selamat datang ke sesi Tanya Yuska Live nombor 18. Hari ini saya tidak ada buat announcement di Facebook page saya ya, yang saya nak buat sesi live hari ini. Lupa beritahu tim marketing saya. Hari ini dekorasi saya ialah anak ayam di sebelah kiri warna kuning. Saya rasa sangat comel kan. Ini anak ayam saya. Ada di rumah saya kan, di bilik tidur saya tadi ya. So, bunyi katalah okeylah, hari ini kita akan letak anak ayam lah. Color pun comel, warna kuning. Nama anak ayam saya belum tahu lagi lah. Kena tanya dia sendirilah. Apa nama kamu ya? Bunyi je di sana, tak nak beritahu nama. Okey. Hari ini sesi surprise. Selamat malam, selamat petang Tuan Noel. Tuan Noel dari mana hari tu ada beritahu saya. Hari ini dekorasi saya ialah anak ayam di sebelah kiri ya. Ini ialah cadangan bini. Bini kata ambillah anak ayam ni, sangat comel rupanya. Tahun ni pun tahun ayam kan. Untuk orang Cina, kawan-kawan Cina yang hari ni adalah tahun ayam. So kita ada dekorasi ayam. Dia ada kaki dia di sana. Okey, sesi surprise hari ini, walaupun selalu saya buat sesi hari Khamis, hari ini lupa pula nak announce di Facebook page kita. Topik saya malam ini ialah, sekarang pun dah malam kan, 10 perkara yang anda perlu buat jika anda ingin memandu pada waktu malam lah. Waktu malam kan sejuk sikit, macamlah senang sikit memandu, tak mengantuk kan. Sebenarnya risiko memandu pada sebelah malam lagi tinggi. Ada yang suka memandu waktu malam kerana tak ada saman, lagi senang kan. Kereta pun kurang boleh speed. Itulah di mana risiko dia. Kalau kamu memandu pada sebelah malam, risiko sangat-sangat tinggi. So untuk kurangkan risiko apa-apa, harap-harap tak ada yang jika anda sedang memandu, harap anda memandu dengan selamat ya malam ni. Ini 10 perkara yang anda boleh perhatikan ya apabila anda memandu pas waktu malam ya. Ada beberapa tip lah untuk anda yang, kalau ada yang pergi outstation balik kampung ke Kota Baru ke Penang ke Johor Bahru ke, mungkin kamu ingat apa yang kamu boleh buat ya kalau kamu memandu waktu malam, tak kurang sikit traffic. Di sini saya bagikan kan. Okey, seperti biasa, jika ada persoalan tentang topik lain, walaupun saya share tentang cara pemanduan yang selama waktu malam ni, anda masih boleh tanya saya apa-apa lain komen, topik atau komen. Saya akan jawabkan soalan anda. Saya akan berhenti sekejap topik saya ini, and then saya akan jawabkan soalan anda. So dia, bini saya, dia kata baby ayam cantik. Tahun ni tahun ayam ni, kuku. Tahun ayam tahun ni ya untuk kawan Cina. Ini ada anak ayam ni di sebelah saya. Inilah dekorasi saya hari ini. Okey, tanpa tunggu lagi, tip nombor 1 ialah bukan saja untuk penunggang motosikal ya, untuk memandu kereta, jika anda memakai baju yang lebih cerah, jangan pakai, kalau kamu memandu jangan pakai baju macam saya hitam gelap. Ini color t-shirt kita ialah biru gelap ya. So kenapa pula pemandu kereta perlu pakai baju lebih cerah? Sangat senang aja. Kalau tayar kamu pancit macam mana, kan kamu kena turun daripada kereta. So kalau kamu pakai baju macam si anak ayam ni, atau merah ni, apa lagi color, ataupun putih, so kalau kamu tukar tayar, masa kamu tukar tayar tu lebih senang kereta lain nampak kamu daripada belakang. So kalau kamu pakai t-shirt kemeja warna ni, bila kamu tukar tayar, orang tak nampak kamu. So risiko anda dilanggar oleh motosikal, kereta, basikal, lembu, anjing sangat tinggi. So pastikan bukan saja untuk penunggang motosikal yang orang kereta boleh nampak dia, orang yang memandu kereta juga waktu malam pakailah ini warna ini dan warna putih ya. Supaya bila kamu turun kereta untuk tukar tayar atau menolong orang pada waktu kecemasan, lebih senang. So biasakan memakai pakaian cerah. Tadi saya ada kata warna kuning, warna merah dan warna putih, supaya pancaran kereta bila kena baju dan orang nampak lah apabila kamu turun daripada kereta kelak. Okey, tip nombor 2 ialah
beri signal bila memotong ya. Ya, signal tu ada kegunaannya, bukan dekorasi kereta ya. Untuk anda yang belum pernah guna signal tu, gunalah signal. Bila kamu nak potong, guna signal. Jangan main potong macam mana lah. Orang tahu waktu malam selalunya orang tak nampak, terutama dia lah pemandu lori. Tengoklah berapa panjang dia. Kalau nak potong dia dari belakang, dia tak nampak kamu. Signal ialah paling senang lah. Jangan guna horn lah, orang kan marah susah. So buatlah kelipan lampu signal tu supaya orang depan nampak apa yang kamu nak buat seterusnya. Janganlah flash. Orang ingat kamu nak beritahu dia tayar dia dah pancit ke, bukan begitu. Signal untuk beritahu orang kamu nak potong kereta. Ini untuk memberi amaran lah kepada motosikal ke, dia nak datang dari belakang. Oh, signal orang so dia tahulah kamu nak pergi mana ya. Kau guna signal highlight tu tak guna, dia tak tahu apa kamu nak potong. Ada orang potong, dia potong daripada kiri. Saya pun ya. So jangan potong daripada kiri ya. So signal lah di mana kamu nak potong. Time paling best untuk tahu kegunaan signal ialah untuk memotong ya. Yang tak pernah guna, yang masih sudah ada laba-laba punya rumah yang buat di signal sana, gunalah signal untuk memotong ya. Terutama paling penting ialah waktu malam, kerana tak nampak lampu kelip tu lebih senang nampak ya. Orang lebih senang nampak kalau kamu buka ya. Ya, tip nombor 3 ialah jangan gunakan lampu suluh tinggi ya. Kalau nak potong lah, dia lampu dia macam ni, orang ingat kamu nak gaduh dengan dia. So cubalah, ini ialah kita panggil apa tu prinsip lah, tak boleh kata prinsip. Ini ialah law lah. Orang untuk orang yang memandu, inilah law. Jangan guna high beam besar, orang tak suka. So cuba jangan gunakan itu, melainkan emergency ke apa. Kalau kamu nak potong itu bukan emergency So kalau nak potong, guna signal. Tip nombor 4 ialah, ini tip signal daripada nombor 2 ya. Ini kamu buat signal dulu, lepas tu kamu ikut dari belakang itu. Ini untuk bagi dia standby lah. Janganlah bagi dia signal, dia tak bagi, dia terus potong. Bagi dia tahu sudah signal seketika. Kekalkan kelajuan selamatan, buat signal dulu, lepas tu baru potong ya. Ini ialah extended version daripada point nombor 2. Point nombor 5 ialah waktu malam, cubalah tidur setiap 2 jam. Waktu malam memang lebih bahaya. So jika kamu rasa sangat penat, waktu malam lagilah susah nak tengok. Waktu siang kamu boleh nampak segala-gala ni, waktu malam lagi teruk. So baik kamu setiap 2 jam, kalau kamu rasa letih, berhentilah sekejap. Tak perlu tidur, rehat, relaxkan otot-otot kamu, pergi jalan-jalan, merokok, makan sweet ke apa ke. Baik daripada terus memandu ya. Kita memandu, kita tidak tahu lah. Saya pernah juga terjadi dengan saya mandu sampai saya tidur saja. Ini kat highway, kat highway lagi. So sering saya hari Selasa kan saya akan ada share tip. Di kereta kamu bolehlah beli bantal di belakang tempat duduk kamu untuk kamu rehat sekejap. Itulah kegunaan bantal tu ya. Saya rasa bantal tu sangat telah membantu saya banyaklah. So jika anda rasa perlu memandu pada waktu malam, tiap-tiap 2 jam pastikan kamu berhenti di sebelah tempat rehat untuk tidur. Okey, supaya lebih energetik lah kamu kalau kamu rehat kelak. Okey, tip nombor 6 ialah, ini lebih lucu sikit ya. Kalau kamu ada membawa kawan-kawan, kamu bukan seorang yang memandu, ada lagi 2 orang ke 3 orang, ini tip untuk kamu boleh ceritakan cerita hantu. Itu best. Masa paling best untuk ceritakan cerita hantu, bila semua orang dengar cerita hantu, semua tak tidur. So bila semua tak tidur, driver pun lebih alert ya. Semua orang. So jangan ceritakan cerita-cerita hantu sehingga kamu perlu memandu waktu malam. Simpankan cerita tu sampai waktu itu. Ada masa yang sesuai ya. Hafalkan apa cerita yang tak benar pun tak apa. Pastikan orang yang memandu itu masih lagi alert ya. Dia boleh attention. So bayangkan kalau kamu ceritakan cerita hantu,
mesti semua orang tak boleh tidur kan. Kalau semua orang tak boleh tidur pun driver mesti alert. Itu tip yang lebih lucu sikit. Nombor 6 buka topik cerita hantu. Okey, ini soalan dari Tuan Simon Riley. Selamat malam tuan. Sekarang musim hujan. Benar, tadi pun ada sekejap ada hujan. Masalah watermark mengganggu penghilangan di waktu malam. Ada apa tip tak? Watermark tu ada. Kalau kamu pergi ke kedai aksesoris, ada satu jenama dipanggil Rain X Rain X rasa. Untuk watermark ada juga ubat untuk basuh watermark. Kamu cuba cari. Saya rasa Rain X ialah salah satu brand yang bagus lah. Ini terutama sekali musim hujan ya. Nanti saya akan sharekan juga lagi satu tip tentang hujan. Tuan boleh cari Rain X. Hujan di mana Tuan Azwan ni? Di Kuala Lumpur dah berhenti dah. Dia 5 minit aja hujan. Betul lah, saya punya topik malam ni ya. Waktu malam cerita tentang hujan-hujan ya. Okey, ingat ya, pergi kedai aksesori cari Rain X. Kalau tak ada, carilah ubat-ubat yang boleh cuci watermark ya. Pastikan kamu buatkan semua ini sebelum anda memandu ya. Kalau sudah memandu sudah tulis dah terlambat tu. Sama-sama Tuan Simon. Okey, tadi saya ulangkan lagi 10 tip yang anda boleh buat kalau kamu nak memandu waktu malam. Apa yang akan menolong anda jika ada emergency ke apa. Nombor 1 saya dah katakan, anda tidak perlu jadi penunggang motosikal. Pemandu kereta waktu malam sebenarnya juga perlu memandu baju yang warna cerah. Bayangkan kamu kan perlu tukar tayar, menolong orang ataupun ada aksiden ya, touch wood ya, kamu tercampak keluar daripada tak tahu mana hutan belutara ataupun bushes, penyelamat tak nampak kamu kalau kamu pakai baju seperti saya ya. Sangat-sangat penting kamu pakai warna yang cerah, merah, kuning macam anak ayam ni ataupun putih ya, untuk penyelamat jumpa kamu kalau kamu tercempak dan keluar. Walaupun ada seatbelt tercampak juga, dia macam mana cari kamu kalau kamu pakai baju ini? Tak nampak. Kalau nampak ada, kalau kamu pakai kasut, ada yang stripe yang boleh luminous punya, boleh nampak apabila dia sulurkan lampu sulur. Pakai tip nombor 1 ialah pakailah baju lebih warna yang lebih cerah macam saya kata tadi ya. Bukan saja untuk penunggang masa memandu kereta juga. Memang pelik tapi ini untuk emergency. Memang mana lah tahu ya, kita tak tahu nasib kita ya. Nombor 2, bila nak potong ialah masa terbaik untuk belajar apa kegunaan signal ya. Gunalah signal waktu malam ialah kerana gelap, orang tak nampak kamu nak buat apa ya. Waktu siang dia mungkin nampak kereta kamu akan memotong dia. Di waktu malam memang tak nampak. Lagipun banyak lampu-lampu yang silau, dia tak nampak. Signal ialah paling bagus kerana dia berkelip-kelip. So pemandu kereta senang untuk lihat. Okey, tip nombor 3, jangan guna lampu headlight tinggi ya. Orang sangat irritated, dia akan marah dengan kamu. Ini etika. Itulah perkataan yang saya cari-cari. Pemanduan kereta, etika dia jangan guna lampu surut tinggi. Melainkan kalau di depan tak ada kereta. Itu untuk kamu lihat. Kalau jalan itu jalan kampung tak ada lampu-lampu, itulah masa kamu buka lampu surut besar supaya kamu boleh nampak jalan kamu. Tapi itu melainkan kereta di depan, tiada kereta di depannya. Itulah kegunaan lampu surut besar, headlight. Kerana kalau kamu gunakan itu nanti orang provoke, kan susah nanti. Kita jalan nak balik rumah, provoke orang, tak sengaja provoke orang kat depan pun susah. Okey, tip nombor 4 ialah tadi ialah extension daripada tip nombor 2. Kita beri signal sebagai tanda kehormatan lah. Tolonglah bagi saya potong. Itulah je. Kita tak nak apa-apa hal. I don't want trouble. Ya. Kamu bagi signal, ikut dia sekejap dulu sebelum kamu memotong. Itulah cara kita, etika jalan raya. Kita menghormati dia, nak minta izin untuk memotong ke hadapan ya. Tip nombor 5 tadi ialah berehat selama 2 jam. Seperti saya kata hari Selasa, aksesori yang kamu boleh beli ialah bantal yang diletak di belakang sini untuk kamu tidur ataupun rehat seketika, relax, stretch
stretch sikit. Lepas tu saya tengah stretch. Bila sudah segar, baru saja, jangan paksa diri sendiri ya. Sering saya, walaupun di waktu pagi atau tengah hari, saya juga kalau saya rasa mata saya macam nak tidur, saya akan berhenti di sebelah, saya akan tidur sekejap. Lepas tidur 5 minit ke 10 minit sudah cukup. Di ala kata orang Amerika, power nap sangat bagus ya untuk menyegarkan kamu punya otak supaya kamu boleh memandu tak mengantuk. Sangat bahaya ya. Aksiden waktu malam ya kerana mengantuk sangat. Actually waktu siang begitu juga. So kalau kamu rasa bila-bila masa mengantuk, berehatlah sekejap ya. Tak perlu tidur, boleh makan, boleh merokok, boleh buatlah apa-apa exercise untuk menyegarkan diri, basuhkan muka ke. Lebih baik ada nyawa daripada tiada. Sorry ya, itu cari saya cakap. Okey, tadi saya kata tip nombor 6 ialah simpanlah cerita-cerita hantu anda untuk diceritakan pada waktu malam apabila kamu dengan kawan kamu yang memandu ya. Cerita dengan semua orang, saya garanti kamu semua orang akan terjaga ya. Tak ada orang akan tidur apabila kamu ceritakan cerita hantu apabila kamu memandu waktu malam. Okey, ini ialah tip yang paling bagus ya kepada orang ya. Macam mana saya nak tolong pemandu ni? Ceritalah cerita hantu ya. Okey, nombor 7. Kita sambungkan tip kita ke 10, 1 sampai 10 kita. Jika anda ada apa-apa soalan-soalan lain yang tiada kena menengah dengan topik saya ini, masih boleh tanya saya. Nanti saya akan berhenti, saya akan jawabkan soalan anda. Okey, tip nombor 7 kalau kamu nak memandu pada waktu malam ialah kamu cuba ingatkan apa yang akan terjadi apabila ada kes kecemasan ya. Seperti juga tayar pancit, apa yang saya perlu buat. Mungkin kalau saya ceritakan tayar pancit ialah first berhenti di sebelah tepi. Tadi saya katakan baju sangat penting. Tayar pancit, baju kalau waktu malam pakai yang cerah, merah, kuning, putih ya. Keluar kereta pun selamat. Keluarkan triangle tu letak di belakang, baru dah start tukar tayar ke macam mana. Nombor 2, waktu kecemasan waktu malam, kalau kereta rosak nak hubungi siapa? Kalau kamu ada di Plus Liner, selalunya di phone saya ya, kalau saya pergi mana Lebuh Raya, terutama Plus, dulu saya guna Plus Utara Selatan, saya ada telefon nombor Plus. Kalau saya nak, macam hari tu saya accident, saya ada telefon nombor diorang juga ya. Ataupun kalau kamu tanyalah sendiri, kamu selalu guna highway mana satu, simpanlah phone number itu. Kalau berseraya lah. Kalau kesal, letaklah phone number kesal. Kalau apa-apa kecemasan janganlah panik kerana kamu sudah ada nombor-nombor tu di dalam phone number kamu. So perkara-perkara ni kena standby sebelum terjadi ya. Inilah standby lah ya. Kita tidak tahu, jangan tunggu sampai last minute sudah terjadi baru panik. Itulah masa kamu sepanjang tak panik. Masa untuk kamu fikirkan apa yang step 1, step 2, step 3, step 4, itulah kamu sudah tahu apa nak buat. Bukan baru tak kereta rosak lah, apa nak buat. panik. Kau kawan dulu, kawan pun panik. Jadi kawan pun tak boleh tolong kamu, dah jauh ya. Kadang-kadang terlalu jauh, tak dapat hubungi, line tak ada, banyak isu lah. So pastikan kamu sediakan semua ni ya. Sediakan payung sebelum hujan ya. Itu kata di sini tak ada hujan. Ada tempat-tempat lain yang hujan. Bayangkan kalau hujan kamu tak ada payung, kamu tak buat persediaan. Sama juga dengan kalau memandu sebelah malam, kamu kena buat persediaan sendiri ya. Okey, tadi saya kata kereta rosak nak hubungi siapa. Kalau ada kecemasan pula nak hubungi siapa. Lampu suluh letak di mana? Ada ke lampu suluh? Lampu suluh, dalam lampu suluh ada bateri ke? Bila emergency baru buka lampu suluh, dah dapati tak ada bateri, langsung lah buka bonet nak tukar spare tire tak ada. Bukan itu saja, ada spare tire sudah pancit. Pernah terjadi kepada saya. Ada alamak, kerana saya beli kereta kadang-kadang dari Lelo. Kereta pancit tengah jalan, ada spare tire, tak ada angin lah. Apa buat apa spare tire tak ada angin. Nak pergi mana pam? Kamu nak pergi kedai minyak jauh, so kamu kena pastikan di belakang spare tire tu angin ada. Kecemasan di mana, ada jack, kereta kamu ada jack ke, ada yang spanner, semua ada ke.
And then kamu kena tahu lokasi anda di mana, kilometer. Kalau kita kata istilah plus highway, dia kata kilometer berapa, 215.2 menghala ke Johor Bahru. Kamu kena tahu kamu di mana ya. So kamu kena tahulah sebelum terjadi, kamu kena sudah prepare semua tu supaya anda tidak panik, terus tahu apa nak buat ya. Nombor plate kereta anda apa, kadang-kadang sendiri pun tak tahu nak kereta nombor apa saya tak tahu, pergi tengok sendiri. Warna kereta yang anda pandu, kadang-kadang kamu lost, nak orang tolong ke, so saya di mana-mana, kereta saya color apa, kamu kena tahu semua ni ya. Jangan pakai je kereta kamu apa pun tak tahu ya. Ini untuk kebaikan diri sendiri ya. Saya pun pemandu juga, so sama-sama tolonglah saya beritahu apa perkara yang ada perlu tahu ya. Kalau kena ada berapa rakan telefon yang emergency kamu boleh call. Okey. Nombor 8, tadi saya ada cerita, tadi kita ada soalan tentang apa watermark kereta ya. Selain daripada macam mana nak keluarkan watermark kereta juga, sebelum hujan, sebelum waktu malam juga, periksalah wiper kamu. Macam mana nak tahu sama ada wiper boleh jalan ke tak? Sembuhlah air, tengoklah dia smooth ke tak, ataupun dia sangat blur. Kalau blur, tukarlah. Terutama waktu malam, hujan lebat, itulah masa yang paling teruk sekali ya. Kalau wiper kamu tak rosak, dah rosak and tak ada tukar, paling kurang tak ada budget, tukarlah satu. Saya pemandu, itulah yang senang. Saya pernah nampak pekerja saya, macam saya kata, saya beli banyak kereta lelong dulu. Apa jadi kalau hujan bila balik, kena buka wiper tu, wiper tingkap sebelah tu, angkat tangan, wipe, mas keluar, kena tangan ni kena hujan dah, mas keluar, kena lap sendiri. Wiper rosak, wiper sangat-sangat penting, perlu check ya. Macam mana nak check? Macam saya kata, sembuhkan air di depan windscreen tu, cuba tengok bila dia suara sapu sama ada nampak ke tidak nampak ya. Sangat ketara apabila waktu malam hujan lebat. Bukan masa terbaik untuk test wiper kamu ya. Ini masa paling buruk, langsung tak boleh jalan, kamu kena berhenti di sebelah ya. Kalau kamu rasa, kalau kamu tak stay ready, kamu rasa bila kamu jalan and then wiper tu tak nampak, sila berhenti, sangat bahaya, tak boleh jalan lagi. Memang kena tunggu, apa nak buat, 1 jam. Kadang-kadang hujan lebat, 1 jam kamu kena tunggu di sebelah ya. And kamu kena tahu, macam saya kena tahun lalu di lorong emergency pun ada orang langgar ya. So di mana-mana kan kamu berhenti pun bahaya juga. So bersiap sedia sebelum kamu keluar dari kereta kamu. Pastikan wiper kamu dalam keadaan elok ya. Belum cek ni, pergi cek ya. Itu sangat penting. Okey, tip nombor 9 ialah periksa semua lampu ya. Lampu signal, lampu depan, lampu belakang, lampu turn brake light, kadang-kadang ada fog lamp ya. Macam saya kata, waktu malam ialah masa paling penting untuk ada lampu ya. Tak ada lampu, orang kereta, motosikal, anjing, kucing, lembu tak nampak kamu, dia akan langgar kamu. Ataupun ular keluar, tak nampak kamu lah, saya sudah kena, terpejak lah itu ular tu, terpejak, kesian ular tu ya. So periksa ke lampu kamu. Kadang-kadang satu lampu sudah rosak, kamu tidak tahu ya. Macam mana tahu kalau satu lampu sudah rosak ya? Kamu akan perasan bila kamu buat tekan signal tu akan lebih cepat daripada signal. Selalu kamu buat signal, dia akan tik tak tik tak tik tak. Lampu tu masih boleh jalan lagi. Kalau lampu di sebelah satu belah sudah rosak, signal dia akan cepat. Kamu sudah tahu salah satu lampu tengok di mana. Let's say signal sebelah kiri kamu cepat, ini lambat, ini ialah normal. Sebelah kanan lampu depan dan belakang okey. Sebelah kiri kalau begini, sebelah kiri side punya lampu salah satu sudah rosak ya. Ini bukan signal kamu lebih cepat ya. Ini signal beritahu kamu ialah salah satu lampu kamu sudah rosak. Kamu kena periksa. Inilah tip lebih daripada yang apa yang saya di prepare hari ini tadi ya. Macam mana nak tahu lampu rosak? Kalau kita tidak tahu, susah nak tahu. Macam mana tekan brake tak nampak.
panggillah kawan, pergilah kedai aksesori, pastikan semua lampu boleh diguna ya. Kita tidak tahu ini kan buatan manusia, kita tidak tahu mana satu lampu bulb yang dah bakar dah lama dah, dia ada tempoh had yang dia punya lifespan ya. Mungkin lampu tu dah rosak ataupun sudah bocor kena batu ke apa, kita tidak tahu. So kamu kena periksa juga lampu-lampu tu ya. And paling last sekali, tip nombor 10, ada orang yang boleh berjaga kalau dia ada makanan, dia boleh makan, dia minum. So mungkin kamu boleh standby kan minuman apa tu, Red Bull ataupun 100 plus waktu malam, ataupun makan snack, terutama ialah makanan yang masam ya. Makanan itu akan menolong kamu untuk lebih alert. So untuk ada orang yang boleh lebih alert apabila dia makan, pastikan kamu prepare 100 plus Red Bull, makanan atau buah-buah masam, sediakan sedikit di dalam kereta kamu ya. Ini ialah tip kalau kamu nak memandu waktu malam ya. Ini semua untuk membantu anda lebih alert, and then mungkin akan selamat kamu ataupun selamat orang lain. Kerana kalau kamu tak alert, langgar orang, apa-apa dia terjadi, kamu juga kena tanggungjawab ya. Okey, saya ulangkan lagi tadi. Okey, jika ada apa-apa soalan lain boleh tanya saya cuma akan ulangkan 10 tips saya tadi. Apa yang anda boleh buat jika anda mau memandu waktu malam. Waktu malam ialah memang lebih berisiko kerana tak nampak lagi, lebih kurang penglihatan ya untuk semua orang. Nombor 1 ialah macam saya kata, pemandu kereta juga perlu memakai pakaian cerah, 3 color yang saya ceritakan. Jangan pakai begini tak nampak. Nanti saya ceritakan kenapa ya. Pakai warna merah, warna kuning atau warna putih ya. Kenapa pula pemandu kereta perlu warna yang cerah? Kerana kamu kalau tayar kamu pancit, kamu kena keluar daripada kereta. Orang lain tak nampak kamu waktu malam ya. Lampu kereta pun tak nampak. Dia akan absorb, lampu akan diabsorb di kereta, semua takkan dia dah pancar. Setiap kali buka kamu, dia akan paling besar tempat ialah badan kamu. Dia tak nampak kamu bila dia pancar. Okey, nombor 2 ialah, mana tahu kalau aksiden kamu tercampak keluar daripada kereta, pasukan penyelamat lebih senang untuk cari kamu bila dia menyuluh ya. Kalau pakai ini, dia lagi sekali tak nampak kamu langsung ya. Okey, tip nombor 1 saya katakan, pilih pakaian baju yang lebih cerah pada waktu malam. Nombor 2 ialah berilah signal apabila kamu memotong ya. Kerana waktu malam tak nampak, macam kata masalah memandu, kenapa dia risiko dia tinggi ialah nombor 1, penglihatan kita sangat limited, kita tak nampak. Ada yang rabun waktu malam dia tak nampak ya. So risiko akan naik. Macam tengah hari ke pagi ke, semua boleh nampak ya. Waktu malam penglihatan kita limited, lagipun ada lampu-lampu banyak, orang akan confused. So signal dia kerana berkelip-kelip, orang akan nampak, dia akan kata okey lah, boleh potong. So ini bagi warning kepada orang yang depan yang kita nak potong. Juga bagi warning kalau motosikal belakang, oh ni orang sudah nak potong, dia tak akan datang lebih dekat. Ini adalah warning ya. Nombor 3 ialah jangan guna lampu suruh tinggi ya. Orang tak suka. Ini etika pemandu. Jangan provoke itu orang tu. Dua-dua orang nak balik kerana lampu suruh tinggi itu buat dia marah. Kamu tak dapat balik, digaduh di tengah jalan. Buat apa orang semua nak balik rumah, itu aja. Selamat balik rumah. Jangan provoke, mengundang reaksi negatif daripada pemandu lah. Itulah apa yang terjadi kepada banyak-banyak kes ya. Kerana nak cepat, bagilah jalan lah. Orang tak suka. Okey, nombor 4 extension daripada tip nombor dia, bila kamu buat signal, jangan terus potong. Ikut dia dulu, jangan terlalu dekat, nanti dia marah lagi. Ikut dia bila buat signal, tunggu seketika, mungkin 10 saat barulah potong. Ya, ini untuk bagi dia standby lah, orang waktu malam tak nampak ya. Tip nombor 5 ialah pastikan anda tidur kalau kamu jauh daripada KL balik Johor Bahru 5 jam, 4 jam ke 5 jam, setiap 2 jam berhentilah di tepi, boleh rehat, boleh tidur, boleh stretch begini, pergi toilet, basuh muka, setiap barang ni untuk kamu, untuk pastikan kamu dalam keadaan berjaga-jaga ya, alert lah.
Ya, setiap 2 jam kamu perlu buat begitulah, exercise sikit. So, otot sudah tegang, muscle tu semua sudah stiff sangat. Masa sekarang saya pun sudah stiff. Aduh. Okey. Tip nombor 6, bukalah topik cerita hantu. Semua orang, kalau satu orang cerita untuk sendiri tak syok lah. Kalau ada kaki-kaki yang di dalam kereta tu kamu ceritakan cerita hantu, best. Semua orang tak dapat tidur. Semua orang tak dapat tidur, semua pastikan pemandu ini bangun. Kalau dia tak bangun, dia hantam ke kepala dia, bangunlah, macam tu. Jadi, bila orang bercakap, pemandu ni akan lebih alert ya. Dia tak dull lah. Dia tak boring. So dia pemanduan dia akan lebih alert. Ya. Okey, nombor 7 ialah sebelum kamu memandu waktu malam, pastikan kamu tahu apa yang perlu dibuat pada keadaan kecemasan ya. Nombor 1, kalau tayar pancit, apa yang perlu buat dulu? Jangan panik dulu sana, termenung. Jangan kerana waktu malam sangat kritikal. Walaupun kamu parking di tempat kecemasan, saya parking sebelah petang di highway utara selatan pun orang accident juga ya. Ini waktu petang ya. Waktu malam lagilah tinggi kerana lagi tak nampak ya. So kamu kena tahulah. Mainlah senario itu di minda kamu, okey. Kalau tayar pancit, apa yang saya buat? Ada apa-apa barang yang saya ada di belakang semua sudah standby ke? Telefon nombor saya apa yang saya call? Kamu ada di mana? Plus ini ialah highway nama apa, di kilometer mana, di lokasi warna kereta apa, nombor plate apa, lokasi kamu di mana. Ini beberapa barang yang kamu kena tahu ya. Jangan panik last minute tak tahu apa nak buat. Lagilah kamu susah ya. Okey, nombor 8, ini sangat-sangat penting juga, ialah wiper kamu. Periksalah sama ada, sekarang musim hujan dah, kamu sudah boleh test banyak kali dah, sama ada wiper tu bagus ke tidak. Apabila kamu jalan-jalan yang jauh, baru nak periksa. Hujan lebat sangat-sangat bahaya. Tak boleh jalan berhenti di sebelah tepi, orang kecemasan pun tidak selamat ya. So cuba ganti wiper kamu dulu, check dulu sama ada dia smooth tak. Tengah hari ke besok pagi check lah. Sembuhkan air, tengok smooth tak. Ini sangat penting kalau kamu nak memandu. Ini adalah tindakan yang sangat-sangat penting ya, anda perlu buat ya. Okey, nombor 9 ialah periksa semua lampu. Kalau kamu malas tak nak periksa sendiri, pergilah kedai aksesori. Tolong cek semua lampu saya. Jangan save. Jangan jimat kos-kos ni ya. Ini sangat penting ya, untuk keselamatan diri sendiri dan kenderaan anda. Pastikan semua lampu berfungsi, ABS ke, brake ke, lampu depan belakang, signal, lampu dalam, kadang-kadang lampu dalam pun rosak, lampu brake light, lampu fog lamp, lampu tinggi. Ini untuk kalau depan tak ada kereta lah. And akhir sekali ialah sediakan makanan lah. Makanan masam ataupun Red Bull. Ada orang yang suka minum dan makan supaya dia boleh lebih alert. Pastikan kamu sediakan makanan ini dalam kereta anda. Okey, itulah 10 tip yang anda boleh buat jika anda memandu pada waktu malam ya, kerana memang risiko sangat tinggi. Ada terjadi risiko untuk kemalangan lebih tinggi pada waktu malam. Okey, jika anda ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di komen di bawah. Selepas sesi saya ni masih boleh tanya saya lagi, saya akan jawab selepas sesi saya tadi. Sesi saya di minggu depan, hari Selasa lah. Topik saya belum tahu lagi. Nanti kita jumpa lah hari Selasa ya. Okey, sehingga minggu depan. Bye bye.